Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani 14 Januari 2025. Kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Ketua Perangan UMNO Wilayah Persekutuan Ghulam Muzaffar Ghulam Mustaqim mencabar Perikatan Nasional untuk secara terbuka menyokong pengampunan penuh bagi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Cabaran ini dibuat susulan tindakan PN yang hadir di Istana Kehakiman baru-baru ini kononnya menunjukkan solidariti kepada Najib namun disifatkan Ghulam sebagai sekadar permainan politik. Menurut Ghulam, PN masih belum memberi respon terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan Najib memulakan prosedur semakan kehakiman bagi perintah berkaitan titah addendum pada Januari 2023. Beliau juga berpendapat PN secara menggunakan isu titah addendum untuk memecah belahkan UMNO serta menggugat kestabilan kerajaan perpaduan demi membentuk kerajaan baru bersama sekutunya yang lain. Pada Isnin lalu, Mahkamah Rayuan melalui keputusan majoriti 2-1 membenarkan permohonan Najib untuk membawa bukti tambahan bagi menyokong prosedur semakan kehakimannya terhadap kerajaan dan 6 pihak yang lain. UMNO dan Barisan Nasional terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kerajaan perpaduan yang bakal memasuki tahun ketiga pentadbirannya selepas PRU ke-15. Pengarah Komunikasi Strategik UMNO Kedah, Syed Muhammad Johar Rizal Syed Unan Mashri menegaskan bahawa pemimpin dalam kerajaan perpaduan perlu saling menghormati dan mengelakkan konflik yang boleh mencetuskan ketegangan politik. Menurut beliau, keberadaan UMNO dan Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan adalah penting untuk menjaga kebajikan rakyat dan kepentingan Islam. Katanya, usaha menyatukan koalisi politik BNPH mesti diutamakan agar manfaatnya dapat dirasai oleh rakyat. Beliau yang juga Naib Ketua UMNO Bahagian Alustar berkata, menteri-menteri dari UMNO dan BN telah melaksanakan tugas yang baik berdasarkan pengalaman mereka terdahulu. Jelasnya tradisi UMNO dan BN membantu rakyat akan diteruskan tanpa mengira status kuasa atau jawatan walaupun sering menghadapi pelbagai tomahan. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Muhammad Afzan Manaf mengkritik KK Mat kerana didakwa masih gagal menjaga sensitiviti umat Islam serta tidak mematuhi piawaian halal dalam produk yang dijual khususnya di lokasi strategik seperti di kampus Universiti Malaya. Beliau menegaskan isu ini bukan hanya melibatkan logo halal tetapi juga prinsip menghormati agama Islam sebagai agama rasmi negara ini. Beliau berpendapat sepatutnya KK Mat harus memastikan semua produk mematuhi piawaian halal dan menjaga keharmonian masyarakat berbilang kaum. Katanya ini bukan kali pertama mereka terpalit isu sensitif agama seperti kes token bertulisan kalimah Allah sebelum ini. Mengulas lanjut, Afzan turut mempersoalkan produk melabel BKV Ham a Cheese Sandwich yang didakwa meragukan dan melanggar manual prosedur persilahan halal Malaysia kerana menggunakan istilah sinonim dengan produk tidak halal. Beliau menegaskan pemuda UMNO tidak akan berkompromi terhadap mana-mana yang mempermainkan kesucian agama Islam. Ketua Pemuda UMNO Malaysia Datuk Dr. Muhammad Ahmad Saleh mengkritik penjualan pek sandwich yang diragui status halalnya di cawangan KK Mat Universiti Malaya. Beliau menyatakan kekesalannya apabila sandwich ham and cheese bukan sahaja dijual di kawasan majoriti Melayu tetapi turut memaparkan logo halal. Melalui satu hantaran di Facebooknya, beliau turut mempersoalkan kredibiliti logo halal pada produk lain di KK Mat apatah lagi selepas kontroversi stokin yang mencetuskan kemarahan umat Islam tahun lalu. Beliau memaklumkan bahawa pihak universiti telah mengambil tindakan tegas dengan menutup 2 premis runcit KK Mat di kampus serta merta bagi membolehkan siasatan jalankan tanpa gangguan. Beliau menyuruh pihak berkuasa menyiasat isu ini secara menyeluruh untuk memastikan sensitiviti agama tidak dibersenda. Ketua Perangan UMNO Malaysia Datuk Seri Azana Osman Said meluangkan masa melawat kawasan banjir kilat di Pengerang susulan hujan lebat yang berterusan. Beliau juga ahli Parlimen Pengerang memaklumkan bahawa kawasan yang terjejas termasuk Teluk Raminia, Bandar Penawar dan Sungai Mas. Azana turut melawat 3 pusat pemilihan sementara PPS yang menempatkan 237 mangsa sambil menyampaikan bantuan berupa pek makanan, kit banjir dan toto. Beliau sempat meninjau kawasan yang berpotensi dinaiki air untuk memastikan tindakan segera diambil bagi mencegah banjir berulang kembali. Beliau memaklumkan paras air kini mulai surut dan mangsa dijangka dapat pulang dalam tempoh 1 hingga 2 hari lagi. Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dan pasukan keselamatan juga yang menjalankan usaha pemulihan bagi menangani masalah banjir yang berlaku. Azalina menyeru penduduk untuk terus bersabar dan mendoakan keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa
Temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.